rasa jiwa nak mengajar tu sebab bahan buat sendiri kan. Cuma macam mana bahan yang nak dibuat sendiri tu, ini yang saya nak tunjukkan, yang saya nak share kan. Okey, sekarang untuk bahan yang buat sendiri. Okey. Yang pertama, cikgu kena tetapkan dulu subjek apa yang cikgu nak ajar. Bila subjek ni dia sebenarnya kalau pada saya, kalau contoh dekat pasti kita tu ada 10 orang guru, spesifik kan lah. Contoh cikgu A ni dia buat sains, cikgu B buat BM, mungkin BM dia BM 5 tahun, BM 6 tahun. Jadi bahagi tugas. Kalau maksudnya kalau yang tak ada laptop ni biasanya tak ada masalah sikit lah kalau nak buat. Kalau yang ada laptop ni yang lebih mudah untuk buat lah, sebab biasanya bahan macam ni kita guna laptop lebih cepat. Sebenarnya boleh nak guna phone. Tapi guna phone ni dia renyah kalau pada nak buat bahan-bahan. Sebab dia terhad application dia. Kita buat dalam bentuk picture lah. Tapi benda tu dia renyah sikit. Tapi kalau tak ada pilihan, cikgu yang maksudnya yang tak ada laptop tapi dia nak buat juga bahan, kita PM dalam grup. Saya ajar macam mana nak buat. Maksudnya macam mana saya nak ajar buat PDF book guna phone je. Dengan phone ni, cikgu boleh buat flashcard. Dengan phone ini cikgu boleh buat buku membaca. Tapi simple-simple je cikgu. Cikgu jangan expect dia advance macam kita buat guna laptop. Tapi basically untuk ada bahan dengan phone. Kalau yang siapa tak ada laptop, saya boleh ajar. Tapi nanti yang tu saya guide dalam telefon. Saya buat recording macam mana nak install benda-benda apa, apps apa yang boleh guna. Kita boleh buat communication dalam group. Yang ni lebih kepada bahan yang formal, iaitu menggunakan slide. Dia lebih cantik presentation dia. Lepas tu jangka masa kelas. Jangka masa kelas ni cikgu penting. Contoh kelas tu cikgu buat dalam masa sejam. Jangan buat slide 5 saja. Buat slide 5 saja cikgu duk ulang muka surat yang sama je. Okey, tapi sebab tu kalau perasaan dekat PAM tadi dalam masa 1 jam lebih dia ada 2 ke 3 subjek. Jadi macam BM tu kami ambil dalam 14 page ataupun ke 15 page. Matematik dalam 6 ke 7 page. Jawi pun dalam 6 ke 7 page. Bila campur-campur untuk dalam 1 jam lebih kurang plus minus 30 page slide tersebut. So, jadi dia nice lah untuk 1 jam. Kalau kita nak mengulang pun, dia tak ada mengulang benda yang sama kerap sangat. So, jadi benda itu dia akan membantu murid. Untuk stay dalam kelas lah. Kalau kita ulang benda yang sama, dia akan jemu. Okey, yang pertama, elemen penting dalam menyediakan bahan. Dalam menggunakan PowerPoint sahaja. Yang ni saya nak highlightkan penggunaan PowerPoint. Okey, yang pertama tulisan. Tulisan ni biasanya dekat kita punya laptop, Comic Sans dengan TW Sans ni dia ada. Maksudnya kalau kita yang basic ni dia dah ada. Dekat kita punya Google tu. Dekat kita punya penulisan tu. Yang tak ada adalah Wacnan font. Bukan Waklu ya. Wacnan font. Wacnan font. Wacnan font ni dia kena install. Nak cari Wacnan font ni dia susah sikit. Sebab tu saya kata kalau susah nak dapat Wacnan font ni, guna dulu TW Sans ataupun guna Comic Sans. Kenapa tulisan ini penting? Sebab obviously kepada penggunaan huruf A. Huruf A. Tapi kenapa Wacnan font ni lebih tepat? Okey, ini sebab dia. Sebab dia bila berlaku penulisan Y dan Q, Wacnan font lebih tepat Y dan Q dia. Berbanding tulisan-tulisan lain. Tulisan-tulisan lain hanya pada huruf A sahaja tepat. Ini yang saya cerita untuk penulisan yang betul. Y, Z tu tak ada masalah. Z ke W ke tak ada masalah. Tapi yang saya nak cerita yang pasal penggunaan YQ. Especially kalau anak-anak kita dah kena baca Y. Kalau Y dia kita tengok. Nampak tak beza Y dia? Yang ni Y yang ada ekor macam ni. Macam Y besar. Yang kita biasa ajar anak-anak kita Y, ekor, mata kail. So jadi benda-benda macam tu dia efek. So, jadi kalau yang terbaik adalah Wacnan font. Tapi kalau tak ada masalah pun cikgu. Sikit je sangat benda tu. Sikit je. Kita bukannya guna hari-hari pun Q dan Y. Kita bukan guna hari-hari. Yang kita guna hari-hari adalah A. So, jadi jangan fikir complicated nak install Wacnan font sampai tak nak buat bahan. Buat sahaja dulu. Upgrade kemudian. Upgrade sikit-sikit. Upgrade sikit-sikit. Tak ada masalah. Okey, penggunaan gambar. Maksudnya macam mana cikgu nak search gambar ni? Maksudnya sebaik-baiknya cikgu guna bentuk kartun. Bila kartun, kita nak ajar budak-budak tadika dia lebih menarik daripada cikgu guna gambar sebenar. Kalau cikgu nak guna gambar sebenar, pastikan gambar tersebut dia menarik juga. Yang terbaik adalah kartun. Okey. Dan penggunaan gambar kita nak cari dekat internet. Bahasa Melayu ni susah sikit nak dapat yang pelbagai.
bagusnya kita search dalam bahasa Inggeris. Contoh t-shirt kartun. T-shirt kartun version ke ataupun t-shirt ke apa ke baju ke shirt ke shoes ke ataupun flower ke. Jadi dia bila dalam bahasa Inggeris dia lebih banyak pilihan berbanding dengan bahasa Melayu. Tapi ada je kalau macam basic-basic gambar bahasa Melayu ada je. Tapi kalau macam kita nak cari gambar-gambar yang susah sikit biasanya kita akan guna bahasa Inggeris. Okey, ini contoh dia. Bila kita nak search, contoh cikgu pergi dekat search, type Apple Cartoon PNG. Sebaik-baiknya waktu cikgu nak download, cari yang dekat belakang ni tak ada apa-apa. Maksudnya kosong. Dia transparent. Kita boleh cari juga search transparent. Transparent ni. Sebab bila cikgu nak letak paste dekat PowerPoint, dia cantik. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Maksudnya kita nampak tak? Dia terus nampak gambar tu berbanding ada pula background yang mengganggu dekat belakang. Okey, saya bagi contoh ada yang background yang mengganggu. Kejap, saya bagi contoh background yang mengganggu. Kejap Okey, saya bagi contoh background yang mengganggu. Belakang dia akan menyebabkan, bukanlah dia macam tak nampak tak kemas lah kita punya bahan. Cantiknya kita cari yang background dia kosong. Kejap Okey. Okey, benda yang sama tapi kita boleh nampak perbezaan dia. Benda yang sama tapi kita boleh nampak perbezaan dia kalau kita ambil gambar yang background dia tak cantik sangat. Dia jadi macam ni cikgu. Dia jadi macam ni. Jadi kita boleh nampak beza tak kita punya bahan ni? Ini dengan ini. Yang mana lagi cantik dan lebih nice? Of course lah yang tak ada background belakang. Lagi yang tak ada background belakang lah lagi cantik. Ni yang tak ada background belakang. Yang ini yang ada background belakang dan mengganggu. Dia jadi nampak lah kita punya bahan tu tak cantik kan. Dia nampak bahan kita tak cantik. So jadi better kita cari dekat Google tu, kita cari yang transparent. Kita boleh je type PNG transparent. Maknanya transparent kita boleh cari. Dia gambar ni cikgu kena banyak search untuk dapat gambar yang kualiti. Sebenarnya dekat PowerPoint, okay, saya tunjuk contoh ni dekat PowerPoint. Sebenarnya dekat PowerPoint cikgu boleh remove background. Kita pergi dekat format, kita remove background. Tapi dia jadi tak cantik. Cikgu nampak tak bila kita nak remove? Dia nampak macam still tak cantik. Tiba-tiba daun hilang. Dia tak cantik lah. Kalau terpaksa guna remove background, itu adalah setelah cikgu tak dapat gambar yang cantik. Setelah cikgu tak dapat gambar yang cantik, barulah cikgu guna remove background ni. Remove background ni dia ada dekat format, dia ada dekat remove background. Itu kalau memang tak dapat gambar yang cantik. Okey, sekarang macam mana nak dapat gambar yang bergerak-gerak? Nampak macam video kan? Kita buat slide, gambar yang bergerak-gerak. Cara dia adalah cikgu type ada perkataan GIF. GIF ni gambar cikgu akan bergerak-gerak. Contoh dia, ini pun cikgu kena cuba cari. Tak semua gambar yang kita terus klik dapat. Tapi cikgu kena tekan-tekan lah, kena cuba-cuba. Contoh, gambar apple ni bergerak. Anak murid kita memang akan tertarik bila kita buat benda ni. Benda apa tu yang tengah bergerak-gerak tu? Dia pun nampak ceria bila gambar tu statik je kan. Kalau gambar tu dah lah kartun bergerak lagi dia suka. Contoh dia bila kita nak buat bahan bacaan gambar yang bergerak. Contoh. Ini apa? Apple. 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 Contoh. Gambar dia bergerak, dia nice. Tapi tak boleh save dalam PDF ya, gambar yang bergerak ni. Kalau save dalam PDF, automatic dia tak bergerak dah. Dia kena save dalam bentuk PowerPoint format. Chili. Gambar tengah bergerak-gerak kan. Chili. Lepas tu ni apa? Orange. Gambar dia bergerak-gerak. So jadi dia pelbagai sikit bahan tu. Jadi cara macam mana cikgu nak simpan bahan? Cikgu letak dalam Google Drive. Ini cara kita nak pastikan bahan kita tu boleh reuse pada masa-masa akan datang. Kita kena faham laptop kita ni bila-bila masa boleh down. Down ni dia tidak semestinya terus jam tau. Terkena air basah dan sebagainya. So jadi penyelamat adalah letak di Google Drive email.
Lepas tu yang kedua, save dalam bentuk PDF, save dalam bentuk PowerPoint. Jangan PDF sahaja sebab daripada PDF, kita nak tukar balik kepada PowerPoint kadang-kadang lari dia punya setting. So, jadi better setting dua-dua. Kenapa penting juga PDF? PDF ni file dia lebih ringan bila kita nak download, nak tengok guna phone dan sebagainya ataupun nak share pada parent. Share pada parent, jangan share raw video. Jangan share raw Microsoft. Share PDF saja. Kalau saya share PDF je. Sebab kita secure sikit bahan yang kita buat. Kita kalau boleh satu lagi bila kita share Microsoft PowerPoint, bila dia masuk dalam laptop dia akan lari. So jadi better kita bagi PowerPoint sahaja, bagi PDF sahaja pada parent. Lepas tu pula picture. Kita boleh save dalam bentuk picture. Contoh nak save dalam bentuk picture. Okay. Pergi dekat file. Pergi dekat save as. Pergi dekat folder. Okay. Pergi dekat save as type ni. Bawah ni. Dekat bawah ni ada JPEG, PNG. Kalau GIF ni yang boleh bergerak-gerak ni. Graphic Interchange Format. So, jadi kalau kita save ni dalam bentuk ni, semua slide kita itu akan jadi gambar. Sebab tu kalau perasan saya naik dekat Facebook, macam mana Cikgu Syida save dalam bentuk gambar? Sebenarnya from slide to picture je. Sebab tu yang saya naik dekat Facebook. Sebenarnya tu. Maksudnya asal dia adalah daripada slide je. So, dia lebih cepat kalau kita nak share ataupun kita nak naik kat Facebook dan folder dan sebagainya lah. Tapi kalau share untuk parent, sebenarnya kita share PDF sahaja. Okey, itu berkaitan dengan save lah. Dan saya akan tunjukkan dekat cikgu-cikgu macam mana kita nak sistemkan simpanan file dalam dalam Google Drive. Kejap Kejap. Sebab dalam Google Drive pun, bila kita nak save, bagusnya kita buat folder-folder, letak tarikh, letak coding sikit. Supaya bila kita nak cari, kita nampak. Ini contoh bahan PAM pada 2020. Pada 2020. Ini bahan dia waktu tu 2020 BM dan matematik saja kami mampu ajar. Cikgu-cikgu mampu ajar. Jadi BM dan matematik totally saya yang buat. Jawi cikgu seorang lagi buat. Jadi kami buat folder. Buat folder macam ni. So, jadi kita nampak dah folder ni untuk minggu. Minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6, minggu 7, minggu 8. Contoh saya ambil minggu ke-7. Dalam minggu 7 ni ada folder 4 dengan 5 tahun. Waktu tu kami buat aras dia sama. Arah dia sama. So, jadi dekat sini dia ada slide. Kalau perasan dekat slide ni dah ada tarikh, dah ada subjek. So, jadi memudahkan contohlah kalau macam kami dekat PAM, kami bahan ini kami share sama-sama buat. Maksudnya sebelum ini saya sahaja, maksudnya waktu time PDPR kali pertama tahun lepas saya sahaja buat. Saya dengan cikgu seorang lagi. Lepas tu cikgu seorang lagi dia dah kahwin. Jadi waktu time PDPR pada awal bulan 1 tu, saya yang totally buat. Lepas tu untuk kali ni, untuk PDPR 3.0, saya dah mula bagi pada cikgu-cikgu saya buat sendiri. So, jadi kami guna kaedah coding macam ni. Coding dia, kita letak tarikh, letak subjek. Jadi memudahkan pada cikgu yang bawa kelas, dia tinggal download sahaja. Ini sangat memudahkan cikgu. Saya bagi tu sangat memudahkan. Dan satu lagi, memudahkan kita untuk tengok sukatan bahan. So, sukatan bahan. Jadi benda ini dia lebih tersusun lah kalau cikgu nak susun untuk cikgu-cikgu, di peringkat cikgu-cikgu buat. Lepas tu saya bagi contoh untuk bahan pada PKP waktu awal tahun hari tu. Ini contoh dia. Kami berjalan sebab waktu PKP awal tahun hari tu sampai bulan 3. Kami berjalan bulan 2 kan kita tak dibenarkan buka. Mula-mula dibenarkan buka. Lepas tu tidak dibenarkan buka kan. Tapi kami sampai bulan 4 kami buat mixed mode. Maksudnya ada fizikal, ada PDPR. Sebab waktu tu PDPR kami ada dekat 40 orang ke 50 orang. Sebab tu kalau ikutkan PDPR kami awal tahun hari tu lama. Sebab ada yang demand. So jadi dekat sini ada bahan-bahan dia. Ikut subjek lah. Yang ni ikut subjek. Matematik jawi. Bahan. So, jadi ada dekat sini. Jadi, bila kita dah letak tarikh dengan subjek, cikgu yang nak bawa kelas, dia tinggal download sahaja. Dia tinggal download sahaja. Okey, cikgu kalau cikgu perasan, untuk makluman cikgu, cikgu perasan tak ada... Sekejap saya nak tunjuk. Cikgu perasan tak ada folder ulang kaji? Kalau siapa yang perasan ada folder ulang kaji,
Sebenarnya tahu tak folder ulang kaji tu folder apa? Contoh maksudnya biasanya kita dah mengajar 1 bulan, minggu keempat kita jadikan ulang kaji. Jadi waktu minggu ulang kaji tak perlu buat bahan baru. Just compile sahaja bahan-bahan yang 3 minggu sebelum itu, ambil slide-slide tertentu, jadikan minggu ulang kaji. Minggu ulang kaji. Itu kalau perasan ada ulang kaji 2, ulang kaji dekat sini. Dia yang minggu ke-7 ni dia ulang kaji yang minggu sebelum-sebelum ni. Lepas tu dia tak boleh ambil banyak slide, dia buat minggu ulang kaji kali kedua. Jadi dekat situ sebenarnya tak perlulah setiap minggu nak buat idea baru. Sebab kita boleh generate dengan mengulangi bahan yang sama tapi kita letak ulang kaji. Macam tu. Ini antara bahan-bahan lah. Ini antara bahan-bahan yang pandangan saya better letak dalam Google Drive. Macam Google Drive kita buat pasti punya email masing-masing. Kita letakkan person in charge siapa yang boleh pegang email tersebut. Jadi compile masuk dalam email. So jadi benda tu dia lebih long. Lebih long lasting dari segi sudut bahan. Lebih tahan lama. Sebab kita pun tak tahu kita berapa lama dengan pasti. So jadi kita tak nak bahan tersebut. Bila orang tu dah berhenti nak kena cari pula dia sebab nak bahan tu balik. Jangan buang masa. Awal-awal ni jangan buang masa. Dah fikir ke depan terus dapatkan bahan tersebut secara management dia letak dalam satu folder. Kita tak nak timbul masalah kemudian laptop rosak lah, laptop hilang lah, bahan duduk dalam laptop lah, nak kena buat baru lah, penat. Better benda tu kita berjaga-jaga pada untuk akan datang. Okey, saya nak sharekan satu lagi berkaitan dengan